Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita untuk segmen yang kedua kali ini. Alhamdulillah, kalau tadi kita dah bersama dengan segmen tajaan broker M Trading, sekarang ini pula kita bersama dengan segmen bicara teknikal juga dikuasakan oleh M Trading, dan inilah peluang anda untuk mengenal lebih rapat lagi dengan M Trading, di mana broker yang mempunyai spread yang sangat menarik, depo withdraw yang sangat-sangat pantas, support yang mantap, dan juga orang kata dia mesra alam, mesra alam. Boleh cuba ke M Trading, bak kata orang tua-tua lah, tak kenal maka tak cinta. Boleh macam tu, cikgu? Boleh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum kita bermula, pastinya CTC sentiasa akan cuba mengingati diri saya dan juga anda juga di luar sana. Saya mewakili keluarga CTC ingin mendoakan semoga anda ataupun kita sama-sama jaga diri kita. Nampak yang kita takutkan sekarang ni, cikgu, yang kita takutkan dah jadi ni. Astagfirullahalazim. Betul. Kita ingat dah tak ada dah PKPB ni, bersyarat ni. Nasib baik bersyarat dia tu agak longgar untuk memberi peluang kepada rakyat di Selangor ni buat kerja, kan. Cuma orang luar je tak boleh masuk. Jadi kepada anda semua, saya ingatkan sekali lagi, ini peluang kita. Kalau tak penting, tak perlu kita keluar, tak perlu pergi tempat orang ramai. Satu lagi, kalau nak pergi shopping mall, nak beli, hanya 2 orang. Dan kalau boleh tak perlu bawa anak-anak kecil lah khususnya. Ya, bagi saya nak berjalan tu nanti tunggu PKP dah selesai, COVID dah boleh kita kurangkan. Okey, sebab kita agak leka Tori. Mungkin Allah uji sekali lagi, kan. Kita leka, masing-masing pergi bercuti, pergi sana sini. Lepas tu yang Sabah pula, kita tak nak salahkan sesiapa pun kat sini. Ni mungkin dah bahagian kita. Baik, cikgu, alhamdulillah hari ni kita bertemu dalam segmen yang episod yang ke-160, cikgu. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku. 160, hari ini 13 Oktober 2020. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua, segmen bicara teknikal bersama dengan Cikgu Haslan ataupun Nastro Effect ini dikuasakan oleh M Trading. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, seperti biasa kepada semua, saya sapa dulu boleh, cikgu? Bukan sapa makan, saya nak sapa orang komen. Okey, daripada ini orang pertama masuk, Hafidin Jamaluddin. Salam cikgu, DJ Paksu dan semua. Okey, cikgu, apa pandangan tentang AU? Saya buy dan terciduk sebab hari ini saya nampak REE buy. Okey, re-entry buy. Lepas di D1, lepas tu H4 MHV, H1 full structure. Jadi nanti cikgu boleh explain, kan? Boleh. Murshdan Sabri, berhati-hati bila trade, jaga jaga emosi, tahu macam mana nak cut loss, dan trading ini adalah satu kebarangkalian. Yep. Cantik ayat ni. Okey, Abdul Aziz. Assalamualaikum Cikgu Lan dan juga DJ Paksu, semoga sihat-sihat selalu daripada Brunei Darussalam. Abang Aziz kita. Abang Aziz. Okey, Syah Izan, salam cikgu dan juga Paksu, apa khabar? Nanti tolong tilikkan gol, boleh, tak ada masalah. Mak Fauzi Baharudin, Assalamualaikum cikgu dan DJ Paksu. Semoga kita semua diberkati Allah. Sama. Amin. Putra Jamal, Assalamualaikum Cikgu Lan, Paksu dan juga Boboy. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik. Burung serindit, burung pipit, buah belimbing, buah pulasan. Biar sedikit buat profit asalkan boleh berterusan. Amin. Betul, cantik sangat dah tu. Aku suka pantun ni. Cantik. Buah pulasan tu. Kan. Assalamualaikum cikgu daripada Arif Masto. Cikgu dan juga Paksu, semoga sihat selalu. Gol terjun pandang lenong. Okey, Al-Hafiz Muhammad, Assalamualaikum, pembuka bicara teknikal bersama Cikgu Lan. DJ Paksu juga tidak dilupakan, semoga sentiasa berjaya di mana jua. Wah, dia masing-masing sekarang dah pandai pantun ni. Jokok Lodang. Jokok Lodang Okey, nama agak macam orang apa? Macam di Indonesia tapi tak tahulah. Aizat Saharudin, Assalamualaikum Cikgu Lan, order gold satu. Wah, gold
Ini semua mana yang nak persoalan tentang tu saya tak baca lah Payung pantun malam ni daripada Lex Alik. Okay, Witness, terima kasih Witness. Orang Penang. Orang Penang, Boboy. Dia kata salam untuk Cikgu, Pak Su dan juga Boboy. Terima kasih. Sama-sama. Saiful Azmi, audio okey. Terima kasih. Audio video tune clear, bagus. Salam Cikgu dan juga Anwar Abdullah juga bersama dengan kita. Mana USD dollar index? Okey, cantik persoalan. Itu satu persoalan. Anda nak tahu gold ke? Anda nak tahu currency ke? Apa yang saya belajar dengan Cikgu Lan? Apa hal pi kat index tu? Okey, baik Cikgu, jangan buang masa. Okay. Saya serahkan untuk kita mulakan segmen pada malam ini. Okey, terima kasih Pak Su. Terima kasih Bobo yang tak nampak tu. Itu orang kuat tu malam ni. Ya Allah. Dia dah tension tadi tu, saya baiklah. Alah, lega. Terima kasih semua. Tuan-tuan, malam ni alhamdulillah minggu yang ke-160. Yang mana minggu ini di mana saya daripada rumah, Pak Su di Konti, Bobo di Konti. Ya. Sebab tuan-tuan tengah malam nanti pukul 12 dah pun bermula PKPB bersyarat untuk Putrajaya, untuk wilayah pusat Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi itulah saya kena bersiaran daripada rumah. Sebaiknya Alhamdulillah baby pun dah tidur. Tidak, alamak, risau. Dah tidur background audio. Dah tidur dah. Tidak background audio dia kuat. Oh, ya ke? Oh. Okey. Syukur alhamdulillah kita ditemukan lagi di alam maya ni tuan-tuan. Alhamdulillah. PKP yang ditunggu muncul kembali. Dah agak dah. BIS online meriah beraksi. USD yang lemah jatuh bertali. Jom kita pergi beli emas, perak dan cryptocurrency. Wah. 3 perkara cikgu tekankan untuk minggu ni emas, perak, kripto. Okay. Yes. Tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan dan apa yang tuan-tuan nampak di depan ni tuan-tuan semua adalah indeks USD. Pak Su pun dah mahir dah, dia dah tahu dah. Start aja, ini adalah master key. Ini adalah kunci utama untuk kita nak baca ke manakah pergerakan AUD USD, ke manakah pergerakan NZD USD, ke manakah pergerakan Euro USD, ke manakah pergerakan GU, Gold, Silver, apa sahaja yang berpasang dengan USD. Baik. Ini dia punya kunci Pak Zul. Bila kita nampak bentuk-bentuk yang mana ada berlaku kenaikan, sememangnya kita tahu tanpa kita melihat, kita dah boleh rasa, kita dah boleh ada firasat. Wah. Macam lagu Toki pula. Firasat. Yang mana bila USD naik tuan-tuan, bila orang kata EU jatuh, memang jatuh. Dia kata kalau dia kata EU naik, tengok balik betul-betul. Kadang-kadang kenapa tuan-tuan? Dia buy di tampil kecil, mungkin di M1, mungkin di M5, mungkin di M15. Tapi di tampil besar, tuan-tuan akan nampak bahawa EU, GU, AU, NU tuan-tuan sekarang dalam keadaan untuk jatuh. Okey. Jadi memang saya tekankan apa dalam pantun tuan-tuan, sebenarnya benda-benda yang penting. Kenapa? Sebab tuan-tuan, USD menggunakan tampil besar sememangnya dalam keadaan lemah. Besar maksud saya adalah kalau kita lihat pasu dekat sini di time frame weekly kita dah nampak satu bentuk bacaan momentum sell, dan kita dah nampak top BB semakin lama semakin menguncup. Dan sebenarnya tuan-tuan, pergerak tuan-tuan nampak di sini, ini adalah candle weekly. Pasu bermaksud satu minggu cuma ada satu candle sahaja. Saya besar kan? Saya besar kan? Jadi, tuan-tuan, apa yang sedang berlaku, apa yang dijangkakan berlaku pada minggu ini, bermula pada semalam, hari ini hari Selasa, besok Rabu, Khamis dan Jumaat, tuan-tuan, lepas tu adalah pergerakan untuk satu batang candle di weekly sahaja. Tu cerita dia. Jadi, tuan-tuan, bagi sesiapa yang trade, pada saya meletakkan suatu rule, iaitu hukum dia wajib. Jatuh hukum wajib ni.
Satu hukum riba wajib Okey. untuk kita melihat di manakah kedudukan candle weekly. Sebab jikalau tuan-tuan hanya sekadar memandang atau fokus kepada candle daily saja Pak Su, Okey. memang tak cukup. Oh. Kenapa tak cukup? Okey. Candle weekly tuan-tuan Pak Su adalah menunjukkan, contoh saya ambil di depan ni, di indeks USD ni tuan-tuan, Baik. menunjukkan bahawa sememangnya bermula daripada semalam hari Isnin, indeks USD berada di kawasan terendah pada minggu ini. Untuk Dia dah minggu beritahu ni. dah Pak Su. Yes, dia dah beritahu dah apa yang berlaku sehingga hari Sabtu pagi minggu lepas. Bermulanya semalam TikTok pukul 5 pagi bermula hari Isnin semalam. Dia dah berkata bahawa indeks USD berada di tempat, di kawasan atau di zon yang terendah untuk minggu ini. Minggu ni bermaksud tuan-tuan, satu minggu ada 5 hari. Yep. 5 candle daily. Satu minggu ada 30 candle H4. Dan satu minggu ada berapa? 120 candle H1. Jadi semalam dia dah beritahu bahawa ini tempat terbaik untuk kita nak buy. Jadi kalau tuan-tuan hanya berpegang kepada daily saja tuan-tuan, maka dia hanya valid untuk hari Isnin sahaja. Okey, kalau pegang daily saja, dia mungkin valid untuk hari Selasa sahaja, satu hari. atau Rabu sahaja, atau Khamis sahaja, atau Jumaat sahaja. Sedangkan candle weekly adalah valid untuk bacaan satu minggu ni tuan-tuan. Dia dah beritahu dah. Jadi sememangnya bentuk dia memang untuk kawasan belian untuk indeks USD bagi bacaan mingguan. Tuan-tuan, kita adalah trader yang mana hari-hari tangan kita gatal nak tekan. Bila hari-hari tangan gatal nak tekan phone, nak entry, Itulah nak pasal. atau tidak tuan-tuan, kita Pak Su kena tengok di weekly apa cerita minggu ni. Jadi bila kita nampak Pak Su bahawa cerita dia beritahu indeks USD berada dekat dan terendah, bermaksud minggu ini kita kena banyak tekan buy daripada sell. Maksud buy adalah tuan-tuan contoh nak buy lebih kepada UCAD, nak buy lebih kepada USD CHF. Itu banyak buy. Kalau sell, masak. Dan dalam masa yang sama, bila kita lebih, saya belum buka chart lagi. Saya tengok indeks USD. Indeks saja dulu, okey. Sebab dia yang menceritakan semuanya. Dan bila kita nampak kawasan entry buy di weekly untuk USD kuat, tuan-tuan dah tahu dah. Entry terbaik untuk kita nak cari peluang di EU, AU adalah sell. Itu gambaran besar. Tetapi untuk mendapatkan entry terbaik, tengok setup ETF kecil untuk kita nak faham adakah dah confirm ataupun belum. Yes. Okey. Jadi untuk zon terbaik weekly tuan-tuan dah nampak, right? Dan untuk daily, bagi sesiapa yang sememangnya berada dalam saya punya group support kelas monthly, ataupun saya rasa formula yang saya nak kisahkan ni pun memang saya bercerita kat luar, cuma kekerapan tu kurang. Tetapi dalam saya punya group memang saya bising hari-hari. Tu yang cepat pandai tu. Memang tuan-tuan, kalau kata apa, saya bukan marah, saya geram. Saya nak tuan-tuan kena mahir benda tu. Tapi dia mengambil masa, saya faham. Tapi dia kena ada pressure tuan-tuan. Bila ada pressure, baru kita nak bergerak Pak Su. Kalau tidak kan kita duduk macam tu. Okey. Dalam Stephen Martin time frame tuan-tuan, bila ada bacaan weekly re-entry buy, maka di daily adalah market hilang volume buy. Ni Pak Su, yang Pak Su nampak dia macam tergantung ni. Okay. Pak Su nampak dia tergantung, dan Pak Su nampak jarak di antara candle merah ni adalah jauh daripada garisan low BB. Ni kalau sesiapa yang hanya pegang daily je Pak Su, sememangnya dia kata dia nak sell. Saya tahu sebab betul lah. Kalau dia tak pandang weekly Pak Su, tuan-tuan, kita akan nampak macam nak sell saja. Sebab itulah saya. Pasal apa? Bila kita hanya memandang pada daily saja, kita nampak candle ni Pak Su macam arah kukuh sell. Bermaksud yang naik ni kita menunggu re-entry sell. Tetapi bila dia sell tu, dia kata kenapa saya sell UCAD tiba-tiba dia naik. Kenapa saya buy, mana sebaliknya lah, mana katakan kenapa saya buy EU tapi dia jatuh. Sebab
Benda-benda ni lah. Dan yang akan memvalidkan market dalam volume buy, atau dulu Pak Su saya gunakan candle terlajak. Inilah dia. Okay. Bila yang akan memvalidkan re-entry buy di weekly dan juga market hilang volume buy di daily. Syarat dia Pak Su, mesti ada bacaan momentum buy di 4 jam. Ni saya tandakan. Baik. Okay. Momentum buy di 4 jam Pak Su adalah candle yang berjaya tutup di atas atau di luar garisan hitam ni. Ni adalah garisan top BB. Baik. Hingga sekarang masih belum lagi ada sebarang candle yang tutup di atas garisan ni. Betul, tak ada. Maksud validation untuk re-entry buy di daily atau market dalam volume buy di re-entry buy di weekly dan market dalam volume buy di daily belum valid. Tetapi perjalanan menuju ke momentum buy di 4 jam tu dah ada. Kenapa? Sebab di H1 Pak Su telah pun ada bacaan momentum buy ni dan sebatangnya. Ni dia perjalanan dia. Jadi perjalanan menuju ke momentum buy H4 telah pun muncul dengan adanya momentum buy di H1. Ini yang dia buat cerita. Sebab tuan-tuan Pak Su, satu hari cuma ada 24 candle H1. Jadi perjalanan 24 candle menggunakan H1, dia akan menyelesaikan perjalanan daripada kawasan terendah di daily. Sekejap saya besarkan. Okey. Kawasan terendah di daily Pak Su ni kawasan 510 low ke 510 high. Itu tugas H1. Dan kunci dia tuan-tuan Pak Su, bila kita dapat bacaan momentum buy di H1, momentum buy di H1 ni Pak Su hanya akan terbatal dengan bacaan momentum sell di H1. Jadi bagaimana Pak Su kita nak buat, kita nak tahu ada momentum sell di H1 sedangkan kenaikan ni belum selesai, baru saja bermula. Dan low BB Pak Su ni kembang ke bawah, bermaksud kekuatan untuk indeks USD naik memang mantap. Memang kuat. Memang kuat. Jadi besok tuan-tuan, hari Isnin ada 6 candle H4. Hari ini Selasa ada 6 candle H4. Besok Pak Su ada 6 candle H4. Dan jikalau momentum buy di H1 ni tuan-tuan Pak Su bersambung dengan momentum buy di H4, maka valid lah re-entry buy di weekly dan market hilang volume buy di daily, dan target atau dia punya sasaran. Okay. Sasarannya Pak Su maksimumnya adalah di kawasan ataupun di garisan top BB di daily. Kena atau tidak tu cerita lain, tapi itulah sasaran. Kenapa? Sebab garisan top BB di daily adalah merupakan kawasan-kawasan yang tertinggi untuk minggu ini. Jadi pergerakan candle bergerak daripada kawasan terendah minggu ini di weekly kepada kawasan tertinggi minggu ini di weekly. Itu dia punya mapping sepanjang minggu ini Pak Su. Kita dah nampak dah pergerakan. Okay. Kita dah nampak. Jadi bila kita dah nampak clear perjalanan ni, then mapping kita dah jelas, dan kita pergi pula kepada pair yang sememangnya ada USD. Contoh AUD USD. Jadi bila kita nampak USD ni naik, bermaksud AUD USD dan keadaan jatuh. USD kuat. Okey, nampak tak? Dia jatuh. Nampak dia tergolek-golek kan? So, bacaan tuan-tuan Pak Su, sebenarnya semalam di AU, kalau siapa yang trade AU, dah ada satu candle, nama dia momentum sell. Ini dia punya pembuka bicara. Assalamualaikum, saya nak terjun, dia kata. Tetapi perjalanan momentum sell di H1 ni tuan-tuan, dia berakhir di mana? Dia berakhir di kawasan-kawasan 510 low di daily. Ni Pak Su. Sebab saya tahu ada orang bertanya. Dia kata, "Bang, sini kawasan 510 low di daily. Ini bukan kawasan buy ke?" Saya akan beritahu, betul. 510 low di daily adalah kawasan buy. Tetapi time frame kecil perlu ada untuk nak menyatakan bahawa buy ataupun sebaliknya. Okey. Sekarang kita lihat
di daily, candle telah pun menyentuh ataupun berada di zon 5-10 low di daily. Betul. Ini maksud dia bergerak daripada 5-10 high kawasan tertinggi di daily Dia pergi untuk hari dekat ini, low. dan dia pergi sampai ke 5-10 low. Okey. Maksud perjalanan harian dia selesai. Bermaksud zon tu dah selesai. Tapi adakah selesai tu bermaksud dia nak U-turn atau nak jatuh? Penceritaan ni maksud akan diceritakan dengan time frame yang lebih kecil. Apabila kita melihat daily maksud, maka full structure yang saya gunakan, maka time frame yang saya gunakan yang paling sesuai pasu adalah di time frame H1. Itu sebab pasu tengok saya gunakan 4 kotak kat sini. Okey. Sebenarnya perjalanan daripada 5-10 high di daily ke 5-10 di daily pasu adalah diceritakan dengan perjalanan time candle di time frame H1. Manakala perjalanan di weekly, ini weekly pasu daripada kawasan tertinggi di weekly dan kepada terendah di weekly adalah diceritakan oleh time frame 4 jam di sini. Pasal tu saya menggunakan 4 time frame. Wow. Jadi yang cerita dia kata betul lah tu, tidak datang daripada H1, manakala weekly datangnya daripada 4 jam. 4 jam. Inilah multi time frame. Jadi kita tahu kita betul atau kita silap. Bila kita tahu kita silap, tak payahlah kita nak menunggu kan. Saya kalau pasu bila saya silap, saya cut loss lah. Cut loss je. Sebab saya tahu saya dah silap. Dulu waktu saya tak tahu saya silap, saya tunggu. Licin yang kena kebas. Berjatuh MC. Rakal lah. Tengok dulu kadang saya fikir kenapalah aku tak tahu kan. Tapi itulah tuan-tuan, dalam proses pembelajaran memang macam tu. Bukan mudah-mudah, tapi dia berulang-ulang. Kadang-kadang kita tengok kenapalah kita asyik silap memanjang. Mesti ada benda yang kita tak dapat. Mesti ada tuan-tuan. Walaupun kita dah mendengar, melihat video ulang-ulang, mesti ada something kita terlepas pandang. Mesti tuan-tuan. Setiap orang cara memaham ni berbeza-beza. Ada orang pasu, kita cerita 2-3 kali, dia dah dapat. Terus dapat. Ada orang tu kita cerita pada minggu pertama sampai minggu terakhir dalam 1 bulan pun tak dapat lagi. Sebab itulah kita. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kita kena gunakan apa yang kita ada. Okey. Berbalik kepada candle. Okey, maksud. So, perjalanan sekarang kita dah nampak betul, candle AU daily berada di zon re-entry buy di daily. Tak salah. Tapi adakah bacaan buy ada di situ? Jadi perjalanan daripada 5-10 high di daily kepada 5-10 low di daily adalah diceritakan oleh candle H1. Okey, sekarang sama-sama kita tengok di H1. Sini pasu, ini adalah momentum sell. Ini semalam dia beritahu. Dia beritahu aku nak jatuh dah. Okey, masa tu orang tengok ya tidak. Orang macam takut-takut macam tak yakin ni kan. Okey. Bila ada momentum pasu, kemudian ada re-entry. Kemudian ada satu candle sebatang jatuh. Baiknya candle jatuh. Tuan-tuan, pasu candle ni jatuh. Ini namanya momentum sell. Kuatnya candle ni tuan-tuan, pasu bukan saja sebagai momentum sell macam ni, tetapi candle ni pasu tutup di bawah garisan EMA 50 ni. Ni. Itu dia beritahu aku memang kuat begitu. Aku kuat nak jatuh ni. Dan perjalanan tu tuan-tuan, pasu hingga sekarang kesemua candle ni pasu masih berada di bawah garisan EMA 50. Selagi candle ni pasu masih berada di bawah EMA 50 di H1, maka perjalanan jatuhan masih lagi kuat. Jadi zone re-entry buy di daily tuan-tuan tidak ada sebarang validation, cuma setakat zone. Mungkin dia nak lalu je. Dia bagi salam, Assalamualaikum, aku nak tujuan lagi ni. Macam itulah. Jadi yang penting pasu semua tuan-tuan, kita kena tahu apabila ada bacaan momentum sell, re-entry sell, momentum sell, re-entry sell, bacaan apakah yang akan membatalkan momentum sell ni di H1, dan bacaan yang akan membatalkan momentum sell di H1 adalah momentum buy di H1. Okey, sekarang pasu
Momentum buy dia cuma bermaksud perlu ada candle yang tutup di atas atau di luar garisan top BB. Okey. Sekarang dah pukul 11 malam. Bermaksud sehingga besok pagi candle daily siap, kita memerlukan lagi 6 candle. Okey, 6 candle. Jadi maksud secara logiknya dengan 6 candle di sini sukar untuk membuat bacaan momentum buy. Sukar untuk buat bacaan momentum buy. Dan kalau kita lihat pula apa yang telah pun berlaku, apakah yang ditunjukkan oleh 4 jam, saya tunjuk tuan. Di sini adalah candle apa? Ini adalah arah kukuh sell. Ini maksud dalam BBMA apabila kita melihat bacaan momentum sell di H1, pastinya ada bacaan lain di 4 jam. Bacaan lain itu di 4 jam adalah arah kukuh sell. Jadi momentum sell di H1, arah kukuh sell di H4. Okay, jadi sekarang kita nampak di sini adalah candle menyentuh garisan EMA 50 di H1. Lepas tu EMA 50 tuan-tuan, EMA 50 di H1 adalah garisan 510 high di H4, bermaksud ini adalah arah kukuh sell, ini adalah re-entry sell. Yang bestnya Pak Su, ilmu BBMA yang founder ni Cikgu Umar kita, dia dah beritahu bila ada arah kukuh sell, ada re-entry sell. Bila ada re-entry sell, ada momentum sell. Itulah yang kita jangkakan keesokan harinya. Wow. Dan momentum sell tuan-tuan, dia masih lagi berpotensi selagi tidak ada bacaan momentum buy di H1. Ini syarat dia, kita kena faham dia ni. Jikalau ada momentum buy di H1, maka tak jadilah ni sebagai arah kukuh dan re-entry, arah re-entry, maka ni akan jadi makin hilang volume atau tempat U-turn. Jadi yang menceritakan perjalanan dia sememangnya tarif H1. Tu cerita dia. Dia bukan sekadar okay buy, okay sell, tak ada. Itulah mapping Pak Su untuk perjalanan AUD, USD setakat hari ini, dan kita boleh jangkakan apakah yang muncul besok dengan syarat-syarat yang telah saya terangkan tadi. Baik. Benda ni lah berulang. Jadi tuan-tuan, sekali lagi, hingga sekarang di 4 jam arah kukuh sell, re-entry sell. Dia masih lagi balik sebab di H1 ada momentum, ada re-entry. Jikalau besok jatuhan berterusan, jangkaan ini adalah munculnya momentum sell di H4. Pak Su, momentum sell di H4 ni Pak Su sama maksud dia dengan momentum sell di H1 ni. Bila muncul momentum sell di H1, dia jadi habisnya di mana? Di 510 low di daily. Bila munculnya insya-Allah momentum sell di H4, habisnya di mana tuan-tuan? Habisnya di kawasan 510 low di weekly. Itulah cerita dia. Jadi kita yang pilih nak masuk re-entry di mana. Jadi bila mapping tu kita nampak tuan-tuan, lepas tu kita tahu ini nak berlaku. Jadi kalau besok muncul momentum sell di H4, lepas tu maka besok hari Rabu, maka hari Khamis lah re-entry sell di H4. Kita dah tahu perjalanan tu. Cikgu dah bagi tip tadi untuk cantik. Itulah perjalanan dia. Jadi bila perjalanan tuan-tuan kita dah nampak, jadi kita akan trade dengan lebih tersusun, tenang, sebab kita dah ada plan. Kita dah ada master plan. Apa cerita dia? Dia bukan sekadar, okey bang, hari nak buy apa, nak sell apa. Bermaksud kalau kita masih lagi begitu Pak Su, kita tak ada plan. Macam mana kita nak masuk berperang kalau kita tak ada plan? Kalau kita tak ada plan, kita plan untuk gagal. Itu je Pak Su. Betul. Jadi apa saja ilmu tuan-tuan nak masuk market, mesti ada perancangan. Perancangan penting. Betul silap tu tuan tepi dulu. Tuan-tuan perlu ada perancangan. Lepas tu monitor. Adakah candle market bergerak seperti yang dirancang? Tapi kena ingat Pak Su, market ni dia cerdik. Selalu yang berlaku adalah apa yang kita rancang tak berjadi. Jadi maksudnya adalah setiap kali kita membuat perancangan, kita wajib sekali lagi Pak Su ada contingency plan. Sekali lagi, kita wajib ada contingency plan. Maksudnya kita perlu ada backup plan if kalau tak menjadi apa yang kita rancang, apa sepatutnya kita buat. Backup tu kena ada.
Okey. Jadi kalau tuan-tuan tak ada backup, dengan tuan, ini jatuh. Tiba-tiba dia buat momentum buy kat cuan. Apa nak buat? Benda-benda tu tuan-tuan, mesti ada. Setiap kali trading, kita kena ready. Okey, ini bacaan aku. What if dia bergerak sebaliknya? Apa yang kita nak buat? Perancangan begitulah. tu pula. Okey. Betul. Jadi daripada indeks USD, kita dah nampak lah betul-betul macam tu. Jadi jelas, untuk minggu ni, kalau pakai AUD USD, syaratnya jikalau besok atau mungkin lewat sedikit muncul momentum sell di H4, kita dah tahu lepas maka jatuhan dia adalah mencari 5-10 low di mana? Di weekly. Dan sebenarnya lepas tu saya menunggu untuk perjalanan weekly untuk AUD ni terbang sangat jauh. Tetapi kena ingat, dalam seminggu cuma ada satu candle weekly, dia perlu menghabiskan satu candle dan satu candle. Satu hari lepas tu ada 24 candle H1, jadi kita nampak banyak. Tetapi satu minggu cuma satu candle weekly, jadi dia kena habiskan satu candle sebelum pergerakan besar yang dinyatakan muncul. Itu sebab saya katakan tadi, beli emas, beli perak, beli kripto berdasarkan pergerakan time besar. Time frame besar. Jadi ini untuk kita trading harian yalah. Kita trader yang mana kita nakkan income harian atau sekurang-kurangnya income mingguan. Yang saya bercerita pasal emas, perak, fizikal tuan-tuan dan kripto tu lebih kepada perjalanan lebih jauh, perjalanan tahunan. Kita beli dan kita simpan. Untuk kita punya return jangka panjang. Saya buat untuk saya sebab saya anggap, macam saya katakan pada Pak Su, adalah sebagai saya punya duit pencen. Kenapa Pak Su? Umur saya dah 50. Di Malaysia ni Pak Su, purata orang lelaki umur dia sampai 70 tahun. Kalau umur panjang lah. Jadi saya ada lagi 50 tahun. Jadi macam mana saya nak survive? Saya bukan makan gaji tuan-tuan. Saya kena plan macam mana. Ni perancangan lah. Macam mana saya nak buat supaya setiap bulan akan nanti saya akan ada income untuk nak survive. Bukan nak kaya, tapi nak survive supaya tidak menyusahkan orang. Itu penting. Jadi mesti ada plan jauh. Dan untuk plan yang harian atau mingguan, ini adalah trading yang saya jalankan. Okay? Itulah. So tadi yang singkat ada, untuk long term pun ada. Yes, perlu masuk. Itu namanya perancangan hidup. Kita perlu ada. Kalau tak ada, susah tu. Yes, correct. Okay, tadi saya cerita AU. Ada soalan lain? Mungkin ada respon apa ke? Tentang respon dulu ya. Saya cuba dapatkan respon. Saya nak suruh cikgu tengok gold tadi tu. Boleh. Sebab di atas tadi ada yang minta gold kan. Okay, boleh. Okay, tapi dekat gold dulu Boleh. Okay. Macam saya katakan tadi, apabila USD dalam keadaan kukuh, maka gold pun dalam keadaan tergolek lah. Inilah cerita dia biasa. Kan? Sekejap saya time frame. Saya
Okey, minta maaf sedikit teknikal dan kita terus bersambung dengan goal cerita cikgu Okey. dah ada 4 time frame, weekly, daily, H4, H1. Okey. Okey tuan-tuan. Saya tahu peminat goal sangat ramai sebab setiap kali kalau saya buat polling ataupun undian Pak Zu, Mesti pemenang goal. dia tetap goal. Okey. Okey. Dan memang sebatang jauh lah sebab kunci dia tuan-tuan game index USD. Cuma Pak Su, index USD kita nampak dia bergerak sedikit. Okey. Tapi goal ni dia kalau pergi memang jauh. Siapa yang buy macam ni Pak Su, saya tahu malam ni memang ada orang MC. Juga. Okey. Saya nak kongsikan satu benda Baik. Dulu tuan-tuan, saya ni scalpers, memang kaki scalpers. Yalah, kita tak mampu nak membaca perjalanan jarak jauh. Jadi kita mengejar harian kan. Jadi satu penat Pak Su, penat. Bila penat ni kita akan mudah melakukan kesilapan. Mula-mula okey. Bila kita dah penat, kita akan tersasul sana sini, kita dah mula membuat kesilapan. Benda-benda yang penting kita akan terculas pandang. Okey. Okey, contoh Pak Su, saya buka H1. Baik. Di sini tuan-tuan, kalau siapa tengok, dia akan nampak, dia akan kata, ini adalah arah kukuh buy di H1. Ni. Alasan dia cakap macam tu cikgu biasanya disebabkan sebab ini dia pandang satu time frame saja. Oh, okey. Faham. Bukan dia tengok candle Okey. Dulu saya macam tu. Saya nampak arah kukuh buy. Jadi, saya tahu saya nak menunggu re-entry buy. Jadi, lepas tu di sini saya akan letak buy. Malangnya bila dia jatuh macam ni, alamak, buy kat pucuk. Lepas tu sell kat pucuk. Itulah yang saya terkena, saya rasa, dan saya yakin memang orang-orang yang baru menggunakan BMA memang terciduk kat sini. Terciduk kat sini. Dia punya kunci tuan-tuan. Bila tuan-tuan nampak saja bacaan arah kukuh buy di H1, percayalah, buka time yang besar. Di H4. Tuan-tuan akan nampak di H4 adalah apa? Adalah re-entry sell. Inilah pucuk dia tuan-tuan. Okey, Farhan Nefan goal re-entry buy kod nanti. Dia baru cikgu cakap tadi. Dia kod dia takut sangkut je. Kita ikut apa yang Kenneth bagi tahu. Okey. BBMA dah bagi kita satu unjuran apa yang mungkin berlaku, apakah syaratnya, kita follow. Kita jangan buat kita punya andaian sendiri, tak ada. Ikut candle, ikut apa yang candle bagi tahu. Kalau ada buy, dia akan bagi tahu. Kalau ada sell, dia akan bagi tahu. Bukan kita buat-buat. Okey, ni perjalanan dia masuk. Baik. Dia sama juga tadi. Saya ambil perjalanan besar dulu sebelum saya berceritakan. Tadi saya terus pergi H1. Okay. Tapi sebelum tu kita kena lihat daripada mata burung, bird eye view. Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Okay, saya besarkan Pak Su. Tengok weekly. Weekly, candle berada di zon-zon tertinggi weekly. Tetapi, dia tidak menyentuh. Ada dulu Pak Su, masa saya mula belajar, dia kata, dia tak sentuh 5-10 high ni. Bermaksud, dia nak naik. Pak Su, candle ni kan, kalau kita lihat betul-betul dalam situasi sebenar lah kan, ada ketikanya candle sentuh MA5 sahaja, MA5 high, ada ketikanya candle sentuh MA5 high dan MA10 high. Ada ketika macam ni Pak Su, langsung tak sentuh, dekat-dekat sahaja. Tapi tidak bermaksud tak boleh sell, boleh. Kita kena faham taraf kecil. So, di sini tuan-tuan, kita dah nampak candle yang naik mencari kawasan tertinggi di weekly. Jadi bila dah sampai Pak Su di kawasan tertinggi weekly, takkanlah kita nak sampai kat sini. Contohnya lah, kalau kita bergerak sampai ke 5-10 high weekly, takkanlah kita nak buy kat sini lagi dah. Sini bukan tempat untuk buy dah. Ini tempat untuk kita mencari sell. Jadi bila kita nampak zon-zon tertinggi weekly sini tuan-tuan, dan kita pergi pula kat mana? Kita pergi pula kat daily. Ni juga Pak Su. Saya tahu mungkin ada yang terciduk jugalah. Dia nampak arah kukuh buy. Ni boleh terbang lagi ni. Tu sebab saya kata Pak Su, punca yang pertama dalam satu minggu tu, bila kita nampak weekly, zon-zon tertinggi weekly, dan kita nampak macam arah kukuh buy di daily, perjalanan dimulakan dengan hari Isnin. Tengok di H1,
di manakah momentum yang muncul? Adakah momentum buy atau momentum sell? Itu perjalanan awal dia. Kuncinya adalah bermula pada H1. Dan Pak Su, saya buka macam ni lah senangnya. Tu dia. Okay. Saya buka naked. Okay, saya buang ni. Okay. Betul Pak Su. Saya kontrol. Okay. Ini garisan ni sebenarnya ini adalah untuk hari ni. Ini untuk hari ni Pak Su. Dan ini adalah untuk semalam. Antara garisan putus-putus ni, tuan-tuan. Okay. Semalam Pak Su, kalau kita tengok di weekly kita dah nampak dah candle berada di kawasan tertinggi di weekly. Baik. Okay. Jadi untuk kita nak tahu dia nak terkejut, candle yang pertama yang akan validkan perjalanan nak jatuh pada hari tersebut adalah momentum di H1. Itu pembuka bicara. Itu pemberi salam. Beritahu aku nak jatuh. Cara dia ada momentum sell. Okey, kita lihat ni tuan-tuan. Di sini ada satu candle merah tutup di bawah low BB. Okey. Tetapi Pak Su, BB adalah flat, merata. Nampak dia rata? Jadi bermaksud tidak ada kekuatan. Dan akhirnya Pak Su, pagi tadi ni sebatang keluar. Ini dia punya cerita. Inilah dia punya buka salam. Dia pembuka pintu, dia beritahu aku nak jatuh. Ni cerita dia. Ni cerita dia. Dan bila dia turun, ni momentum tu dia naik. Saya tahu sebab ada orang nak buy kat sini. Tetapi tuan-tuan, bagi sesiapa yang buy, momentum sell ni masih lagi belum terbatal. Momentum sell belum lagi terbatal. Kenapa? Yang akan membatalkan momentum sell adalah momentum buy. Momentum buy adalah candle yang tutup di luar atau di atas top BB. Top BB. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita hanya bergantung kepada arah kukuh saja, kita selalu hilang punca. Kita akan nampak, kenapa aku buy kat pucuk? Dia kata orang BBA biasa buy dekat akar. Tapi kenapa aku buy kat pucuk? Sepatutnya kat pucuk ni sell. Tapi dia buy juga. Pasal apa? Pasal dia banyak menggunakan time frame kecil dan tak tengok time frame besar. Sebab tuan-tuan, ketika berlaku momentum sell di H1 ni masih valid untuk jatuh. Tapi momentum bukan tempat entry. Tempat entry adalah kawasan re-entry. Di sini pula nampak bacaan arah kukuh buy. Tandakan buka tapi lagi besar daripada H1 adalah 4 jam H4. Tuan-tuan akan nampak inilah kawasan zon pucuk re-entry sell di H4. Itulah cerita dia. Dan untuk nak validkan setup maksudnya setup. Okey. Untuk validkan setup re-entry sell di H4, tuan-tuan, bacaan momentum DM15 diperlukan. Saya ulang sekali lagi. Untuk nak validkan setup re-entry sell di H4, bacaan atau signal momentum sell di M15 diperlukan. Sekarang saya kecilkan kepada M15 Pak Su, dan apa yang kita nampak? Ni dia. Ketika kita nampak bacaan arah kukuh buy di H1 ni, ketika itulah di H4 re-entry sell, dan bacaan di M15 perlu ada momentum sell. Ni Pak Su, candle ni beritahu. Yang merah ni kan? Ni kan? Ini beritahu. Re-entry sell di H4 valid. Tu cerita dia. Tu dia cerita. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan sebenar Pak Su, candle ni adalah candle M15. Jadi pertanyaan diri sendiri, mampukah kita untuk melihat setiap 15 minit? Jadi tuan-tuan, bukan benda mudah. Itu sebab ramai trading dia layer. Kenapa layer? Sebab tak semua orang boleh tunggu setiap candle M15. Betul. Tak ada orang, Pak Su, tidak ada orang tahu candle M15 yang ini akan buat momentum sell. Tak tahu. Kadang-kadang kita tunggu, candle kita dah mengantuk, tertidur. Kita letak buy tapi tak letak stop loss. Awan tu terkejut, buka-buka mata, alamak, dah momentum sell. Atau dalam hati kata, tak apa, momentum sell, nanti kan dia naik. Dia terkejut macam ni, habis. Sebab kenapa terkejut? Sebab sampai besar tu tuan-tuan adalah weekly.
Perjalanan kecil-kecil yang datang daripada M15, H1, H4, daily sampai weekly habis. Ni cerita dia. Jadi kekuatan untuk minggu ni datang daripada weekly mengatakan bahawa re-entry sell, kawasan tertinggi untuk weekly adalah sell. So kita dah nampak momentum sell. Jadi tuan-tuan, lepas tu kita nampak 5 bulan ni kan, sebenarnya goal lepas tu dia punya pergi dia, kalau saya ambil daripada candle yang pertama lah momentum sell sampai terkini, lepas tu dah 245 pip. M15 245 pip, banyak tu tuan-tuan. Saya tahu dan saya yakin, sebab dulu saya memang gila trade gold, dan memandangkan pergerakan gold yang besar, memang saya tahu ada orang MC malam ni. Memang dia terkena. Masa tu dia akan tension. Aku baca buy, kenapa dia jatuh? Sebab kunci dia tuan-tuan, retake yang besar. Itu yang penting. Okey, bagi sesiapa yang share, bagi sesiapa yang dah MC, relax, tenang, jaga emosi tuan-tuan. Satu benda semua tuan-tuan, saya kongsi apa yang saya buat. Dulu bila saya kalah, saya depo, saya trade, dan saya MC sekali lagi. Itu adalah cara yang salah. Kenapa? Tuan-tuan, bila kita kalah, jangan usah sesekali ada perasaan nak balas dendam. No, tak ada. Usah sesekali, walaupun sedikit di hati ni, untuk balas dendam pada market. No, kita tidak pernah dan kita tidak akan menang. Percayalah. Simpan tip tu elok-elok. Macam ni lah. Bila kita tak tahu, bila kita tak faham pasal market, kita kena kawan dia maksud. Jangan jadi musuh dia. Jangan jadi musuh dia. Kalau kita berdendam, kita macam kita jadi musuh market. Kita kena berkawan dengan dia. Kita kena bercakap dengan dia. Kita kena belai dia. Kau buat apa sekarang? Macam tu lah saya buat. Kau buat apa sekarang? Aku tak faham lah. Cuba kau cerita. Jadi kita akan cool down kita punya. Itu saya bercakap dengan komputer selalu. Jadi saya tengok apa lah kau buat ni kan. Tuan-tuan, bagi sesiapa yang dah MC, relax. Jangan terus berdendam. Relax. Cari setup baru. Nak depo, cari setup baru. Jangan terus MC malam ni kau nak pasang. No, tuan-tuan. Bila tuan dah terkena ni, dia nak dapat momentum besar ni balik, dia ambil masa. Dia bukan dalam masa yang sama, dalam hari yang sama. No. Dia akan ambil masa mungkin 1 atau 2 hari, baru dia akan pergi balik. Baik. Nanti tuan-tuan, sell sini, tuan-tuan buy, dia jatuh. Tuan-tuan buy sell dekat sini. Pada terkejut kan? Sell, dia pun naik. Dah terkena 2 kali. Itulah waktu yang biasa terkena. Sebab bila kita tak faham dan kita nak balas dendam, tak boleh macam tu. Okey, kembali kepada bacaan tadi. Dekat H1 tuan-tuan. Okey, kita nampak di sini. Ini apa tu? Ini adalah bacaan momentum sell. Baik. Momentum. Jadi kita dah tahu setiap kali ada bacaan momentum akan ada re-entry. Macam ni, momentum, re-entry. Momentum ni pun akan ada re-entry. Dan bagaimana kita nak tahu re-entry? Jadi kita nak tahu re-entry di H1 tuan-tuan, kita kecilkan kepada time frame M15. Lepas tu tengok sekarang. Ni saya tunjukkan. Kalau saya besarkan ni tuan-tuan, bagi sesiapa yang trade BBMA menggunakan phone, dia biasa terlepas pandang apa? Dia tak nampak top BB ni. Lepas tu. Tak nampak. Itu kelemahan phone. Yang nanti dia nampak 5-10 Alamak. Bila gunakan PC atau tuan-tuan boleh gunakan phone tu, zoom atau kecilkan, nampak tak masuk? Dia bercangkuk. Nampak tak? Saya tunjuk cara bagaimana saya membaca BB. Nampak dia boleh cangkuk? Cangkuk ni pun maksud kekuatan yang jatuh ni dah lemah. Okey? Jadi kalau tuan-tuan nak masuk berdasarkan kepada H1 ni, ada bacaan momentum dan re-entry. Kalau nak juga masuk, tapi saya tak cadangkan. Kalau nak sangat masuk, saya tunjuk bentuk. Okey, di M15, tuan-tuan tunggu top BB ni jatuh lebih rendah daripada top BB yang sini. Dan bentuk yang biasa sangat berlaku adalah top bertemu dengan EMA. Top bertemu dengan EMA. Ya, top bertemu dengan EMA. Okey, sekarang
benda belum berlaku Pak Su. Jadi payah kita nak cerita ke orang. Sekarang Pak Su tengok kat sini. Ni Terbium H1 sorry, ni M15 Ni M15. M15. Ni sebagai contoh. Saya tukar kepada M5. Pak Su nampak tak? Top bertemu dengan EMA. Okey. Nampak tak EMA keluar? Ya. Jadi kalau ini berlaku Pak Su, di M5 sekarang ni bermaksud di M15 re-entry cell. Itu bentuk dia. Itu je. Tapi nak menunggu tu kena penuh kesabaran. Dan ada kata, bang boleh share tak? Saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak share dekat base 15, saya tak cadangkan. Biarlah dia habis dulu. Kita nak kalau boleh ambil tempat paling tinggi dan bila dia jatuh kau puas hati. Itu sebab dia kata, kalau tuan-tuan ambil kat sini, pada saya tak payahlah, sabarlah dulu. Sebab ni rate entry di M15. Jadi apa yang saya cadangkan Pak Su, ingat sekali lagi di M5, bentuk yang ini ni di M5 tunggu berlaku di M15 ni. Okey. Bila ia berlaku Pak Su, bermaksud di H1 tu adalah re-entry cell. Sabar tunggu. Sabar. Inilah dia BBB. Jadi saya tahu bentuk boleh berlaku. Jadi macam saya suka re-entry H1 saya memang tak prefer Pak Su, sebab saya nak mencari re-entry di 4 jam sekurang, lebih selesa. Apa saya akan buat? Saya menunggu besok Pak Su untuk menunggu bacaan momentum cell di H4. Saya nak menengok. Jadi kalau muncul momentum cell H4, dia akan ada re-entry. So saya nak tengok peluang dekat H4 tu nanti. So bagi sesiapa yang masih ada sell, mungkin ada dapat sell dekat kawasan-kawasan sini. Bagi tuan-tuan yang nak bertahan dan nak belajar bertahan, first saya cadangkan letak dulu SL, stop loss profit. Saya macam biasa letak dulu, kod terlelap nanti kan. Risau pula kan, nak tidur pun susah. Takut tak boleh. Tuan-tuan, perjalanan ni mengambil masa. Sebenarnya perjalanan mengambil masa sampai mungkin besok pagi buat habis. Sebab dia H1. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu jatuh ni semakin lemah, tuan-tuan akan melihat apabila ada candle di H1 ni maksud ni tutup luar BB, open close luar BB ni. Apabila candle ni tuan-tuan mula tutup di dalam BB dan top BB ni semakin kuncup dan top BB yang kuncup tuan-tuan lebih rendah daripada yang top BB yang ni. Okey, tuan-tuan boleh standby untuk TP. Dia bagi signal awal, tu bentuk yang biasa berlaku. Tapi kalau katakan hatu risau, yalah besok nak sambung nak pergi kerja walaupun kena PKP dekat KL juga Selangor ni. Kalau duk risau, satu tuan-tuan letak SL, atau risau juga tuan-tuan TP lah. Dah dapat mungkin dalam 100 ke 200 pip, tuan-tuan TP lah, lepas tu pergi lagi tu. Dah pukul 11, dah pukul 98, sekejap dah 11.30. Ya Allah. Itulah tu. Saya nak cakap laju tak boleh, kena cakap pelan-pelan. Tapi cakap pelan-pelan, dah nak ambil waktu lah. Sekejap diam tak diam kan. Okey, satu cikgu daripada Kalimantan minta cikgu tengok JBP USD. Boleh? Boleh ambil sikit lah. Berapa minit lagi ada tinggal? Dah tak ada minit dah. Ada minit ke? Boleh. Boleh ke? Boleh. Kalimantan punya pasal. Okey. Sekejap Gio Ni Gio dia. Saya ambil satu. Okey. Saya terus pergi ni. Okey. Bila saya buka Pak Su, saya mesti akan tengok weekly. Mesti saya tengok weekly. Itu hukum dia wajib. Okey. Nampak tak? Weekly. Candle di mana? Zone tertinggi weekly. Zone re-entry cell weekly. Jadi minggu ni USD dijangka kukuh. Jadi GU berada di zone re-entry cell weekly. Jadi zone tu dah nampak. Kita pergi kepada daily. Nampak tak kat daily tuan-tuan? Sekejap saya buat. Nampak tak dekat daily tidak ada sebarang bacaan momentum. Inilah market dalam volume. Dan satu lagi, pergi pada H1. Sekejap, saya pergi H4. H4 masih belum ada sebarang bacaan momentum cell. Tetapi apa berada ke H1? Dia maksud dah ada bacaan momentum cell. Nampak momentum cell ni juga momentum cell Pak Su. Tapi BB flat. Jadi dia tak connect tu. Yang ni momentum cell, BB kembang, low kembang, top kembang. Masa sambung jatuh,
bila ada momentum akan ada re-entry. Okay, sekarang lepas tu ingat balik apa kita terangkan tadi, ni di H1 pergi ke N15. H1 N15. Boleh nampak tak top dia dah kuncup nak mencari EMA 50. Nampak tak? Betul? Okey. Nampak tak? Ini adalah tanda atau signal bagi tahu dekat H1 ni nak muncul bacaan re-entry sell selepas momentum sell. Dan jatuhan ni tuan-tuan, jangka insyaAllah selesai di H1 punyalah besok. Faham? Ini EMA masih di bawah MACD. Masih? Masih di bawah MACD. Ini bila ada momentum, ada re-entry sell, EMA masih di bawah MACD, jatuhan masih kuat. Apabila EMA 50 berada di atas MACD, jatuhan semakin lemah, ditambah jika ada candle mula tutup di dalam BB dan top BB dah mula menguncup, itu tandanya bacaan di H1 lemah. Bacaan di H1 lemah. Lemah dan dah betul. Okey, buat rakan kita yang berada di Kalimantan, diharapkan dapat sedikit penjelasan apa yang diharapkan kepada perkongsian ilmu ni. Kadang-kadang ada orang tu dia cepat dapat, ada yang lambat dapat. Yes. Tapi untuk anda boleh mengulangi balik, anda boleh pergi ke YouTube channel kami, boleh tengok segmen 160. Macam mana bacaan yang telah pun diberikan, mapping yang telah diberikan oleh Cikgu Aslan. Jadi jangan malu-malu untuk ke ctc.fm dan jangan lupa subscribe, di mana kita kongsikan setiap segmen daripada 1 sampai 160. Jadi anda boleh ulang-ulang tengok. Kepada semua, ribuan terima kasih atas perkongsian. Cikgu, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, dan saya doakan yang terbaik buat pendengar-pendengar kita. Semoga anda mendapat profit yang baik. Duduk rumah elok-elok, kita jaga kita, ikut SOP PKPB. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Saya Dan Boboy. Bye-bye. Assalamualaikum.